A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya, kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita istiqamah menghadirkan diri di rumah Allah, dalam sama-sama kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan sementara menunggu solat fardu isyak, marilah kita duduk di dalam majlis ilmu dalam nak memenuhi tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu, yakni wajib bagi setiap individu yang muslim. Mafhum daripada hadis Nabi yang bermaksud, barang sesiapa yang istiqamah dalam melakukan sesuatu amal, sama ada sembahyang berjemaah ataupun amal-amal yang lain, ketika mana dia berhalangan dalam melaksanakan amalan tersebut, ketika dia sakit maupun dia musafir, masih tercatat baginya amalan yang dia biasa buat. Hadis Nabi, mafhum hadis Nabi. Maksudnya mana? Orang ketika mana waktu dia sihat, waktu dia luang, dia utamakan sembahyang berjemaah ataupun dia istiqamah melakukan ibadat. Tiba-tiba dia terpaksa pergi musafir, ataupun dia tak boleh pergi sembahyang berjemaah, tak boleh beramal ibadat sebab sakit, maka masih tercatat baginya pahala jemaah, pahala ibadat yang dilakukan, sekalipun dia berhalangan nak mengerjakan amalan tersebut dengan sebab musafir ataupun dengan sebab sakit. Dengan syarat istiqamah lah. Nak kita pergi musafir, biasa kita main jemaah sama, kebetulan pergi Cameron contoh, nak pergi jalan mana-mana, maka tak pergi seorang yang berjemaah, maka tercatat juga pahala bagi dia sembahyang jemaah sekalipun tak pergi sembahyang jemaah. Situ hadis Nabi sebut, mafhum. Begitu juga ketika dia sakit, waktu sihat pergi seorang sama, yang berjemaah sama, kena hari tu sakit, tahan hospital, duk buat, duk dengar je orang bang, tak ada pergi seorang, duk hospital, tapi dapat pahala juga, macam mayang jemaah juga, padahal mayang seorang. Sebab apa? Pasal Allah Tuhan yang maha mengetahui, kalau ditakdirkan kita sihat waktu tu, kita pergi semayang surah. Kita ni orang surah-surah, tak tahu tak pergi semayang, tak ada lagi kita tak pergi surah sebab saja-saja, melainkan sakit, nak kata mana sakit, maka Nabi kata orang ni dapat juga pahala sebagaimana dia buat waktu ada masa dulu, waktu sihat dulu, dapat pahala tu dengan syarat istiqamah lah. Kalau celang cereluk tak jadi, kakak mari kakak dok tu tak jadi, nengung agak pecing, tak boleh lah. Ini kena rajin lah. Orang tanya, dah guana kalau waktu tua? Waktu tua kadang-kadang uzur tak boleh pergi surah dah. Zaman muda pergi semua, dah kira guana. Sebagian ulama kata termasuk juga dalam hadis Nabi ni. Kita bukan tak pergi surah ustaz, kan pergi surah kan kena bocor nyanyi. Orang tua penyakit, kita orang tua ni mari macam-macam penyakit dah. Kan bocor surah kan najis surah kan nyusuh korang kan tungging jatuh tak ada rakat kan. Jadi payah, maka tak pergi surah. Sebagian ulama kata dapat juga pahala macam dia mengerjakan waktu muda-muda dulu istiqamah, ataupun waktu sihat-sihat dulu, ketika mana dia istiqamah. Bukan kerja je dapat pecing, ibadat pun dapat pecing juga, tapi dengan syarat istiqamah lah. Kalau celang cereluk tak jadi, kalau celang cereluk nak agak pecing balik awal. Tak tahu ayat kalau lain pesanan ni untuk kita juga.
Sambung perkongsian ilmu kita, kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan oleh Syekh Abdul Samad Al-Limbani rahimahullahu taala. Kita sambung muka surat 15 dah. Ketahui olehmu hai talib. Muka surat tenang bagi kitab turab. 6 baris daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu taala, kata pengarang kitab Syekh Abdul Samad Al-Limbani rahimahullahu taala, ketahui olehmu hai talib. Sebab tu kalau dalam kitab kata ketahuilah olehmu, tak sebut pun siapa-siapa, bahawasanya. Contoh, mu tu siapa dia? Mu tu kembali kepada talib, orang yang menuntut ilmu, orang yang mendengar. Orang yang mendengar. Bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Bagi seseorang yang menuntut ilmu ada padanya 3 perkara. Mengapa 3 perkara tu? Pertama, seorang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat, dan tiada mengkehendaki ia melainkan kerana Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Orang ni dia menuntut ilmu, dan ilmu dia tu adalah tujuannya bekalan untuk akhirat. Tak pernah satu ketika Baba Amiru, tak dia kata kan, kita ngaji bukan nak jadi bisa. Kata tak, kita ngaji bukan nak jadi bisa, tapi nak lepas ke dosa. Kita ngaji bukan nak jadi hebat, kita ngaji bukan nak jadi orang yang ternama dak. Nak bukan sebab nak kerja dak, maka nak jadi bisa, tapi nak lepas diri daripada dosa. Situ. Nak kita ingat pada ni. Nak. Situ. Maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan juga akhirat. Siapa dia orang menang dunia, orang menang akhirat? Dia ngaji bukan nak jadi bisa, tapi nak lepas diri daripada dosa. Ramai ni orang ngaji nak jadi bisa, nak jadi hebat. Dok, saya hebat ngaji. Guru tu guru ni, dalam negara, luar negara, pondok tu pondok ni. Dok, madrasah tu madrasah ni. Kata reti ngaji. Guru dia hebat-hebat. Nak tanya, dah mana ngaji jauh-jauh ngak? Dok, lillahi ta'ala. Dia royak bulu. Rupanya nak jadi bisa. Nak jadi bisa tak ada apa. Nak kita ngaji bukan nak jadi bisa, nak lepas diri daripada dosa. Situ bukan nak tunggu orang kata hebat mungkin ngaji pergi dengar. Tu tua pun dengar kok. Oh hebat rajin alim. Bodoh, bukan tu hak dia kehendaki. Tak kita ayat mula aku tak ngaji pun alim dah. Tak, tapi nak lepas diri daripada dosa. Sebab apa? Awal tadi hadis Nabi sebut dah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib bagi setiap individu yang muslim. Tak boleh wakil ke orang menuntut ilmu ni. Situ. Iaitulah yang dinamakan muttaqin, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muttaqin. Bahawasanya Allah Ta'ala amat kasihlah akan orang yang muttaqin. Siapa dia orang yang muttaqin? Muttaqin orang panggil orang yang bertakwa. Takwa sifat, muttaqin orang yang bertakwa. Situ. Okey. Bahawasanya Allah Ta'ala amat kasihlah akan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ayat ni Allah nak ayat, Allah kasih. Allah kasih kepada siapa? Orang yang bertakwa. Nah. Kata ulama, akhir zaman takwa ni macam jalan atas bara api. Ulama kata, akhir zaman bertakwa ataupun orang yang bertakwa ni, ataupun sifat takwa ni, ataupun nak dapat ketakwaan ni macam jalan atas bara api.
Nak tahu guna, terang lagi. Tak bakar kayu api, terang jalan. Tak boleh tak sakit ataupun payuh, tak lepas. Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi sebut 3 kali. Takwa tu duduk sini. Takwa tu duduk sini. Takwa tu duduk sini. Mana? Dada. Takwa tu duduk di dada. Dan Nabi sebut 3 kali. Bahkan tu khatib sebut tiap-tiap kali lepas Jumaat rukun khutbah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya. Dan takwa tu pula bukan duduk di mulut. Takwa. Mendapat takwa ni bukan sebut saya bertakwa kepada Allah. Mendapat takwa. Tak kata sebut dah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya. Dengan melaksanakan apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Kata ulama lagi, mukmin yang muttaqi, hati dia jaga, hati dia hidup. Hati yang mati, hati orang kafir, tak ada takwa dalam hati dia. Tetapi hati orang yang muttaqi, hati yang hidup. Hati orang yang bertakwa ni hati hidup. Kalau kata hati yang tidak hidup, tu hati orang kafir. Umumnya hati kita hiduplah, bertakwalah kepada Allah. Cuma setara mana takwa kita kepada Allah tu, kita taatlah apa yang Allah suruh, tinggallah apa yang Allah larang. Tapi kadang-kadang dok. Kadang-kadang dok. Situ. Dan ada hati orang sakit. Hati orang munafik, hati sakit. Dia orang yang munafik, dia bukan orang beriman, dia orang munafik. Hatinya hati yang sakit. Dan ada hati yang lalai. Hati yang lalai ni hati mukmin yang asi. Apa maksud mukmin yang asi? Mukmin yang melakukan kesalahan. Ada satu tempat di akhirat esok kepada mukmin yang asi. Dia mukmin tapi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Di akhirat esok Allah sediakan bagi dia tempat khas. Mana Ustaz? Rumah banglo 2 tekak, syurga paling tinggi. Mana tempat dia? Neraka Jahannam. Istimewa sekali dah tu. Tempat balasan yang paling istimewa, neraka Jahannam. Lain daripada tu, teruk belaka. Orang mukmin yang asi, dia duduk dalam neraka Jahannam. Akan tiba satu masa neraka Jahannam ni kosong, tak ada orang. Sebab apa? Penghuni dia keluar habis. Keluar habis daripada neraka Jahannam. Siapa dia duduk dalam ni? Mukmin yang asi. Maka jangan bercita-cita nak jadi mukmin yang asi. Sebab apa? Mukmin Ustaz, tapi melakukan dosa kecil, besar, sengaja, tak sengaja, tak tobat. Tu buat dosa sehadah, tak tobat pula. Maka ni adalah mukmin yang asi. Tempat dia mana? Neraka Jahannam. Ketika mana Allah mengeluarkan semua orang yang duduk dalam neraka Jahannam. Setengah riwayat kata dengan syafaat Nabi. Allah tanya Nabi, apa lagi yang kamu nak? Nabi kata, aku nak keluar semua orang daripada neraka. Yang ada secebih iman dalam hati dia, keluar daripada neraka. Kita pernah cerita dah sebelum ni. Kemudian Allah mengeluarkan semua orang daripada neraka Jahannam, sehingga kosong neraka Jahannam. Dan kepanasan neraka Jahannam tu mengalirlah kepada orang-orang yang duduk kepada neraka-neraka yang lain. Kepanasan neraka Jahannam turun kepada neraka-neraka yang lain. Neraka Jahannam yang kekosong. Orang hak ngelah sekali keluar daripada neraka Jahannam, Nabi sebut nama dia Juhainah. Apa dia dah tahu Juhainah ni? Nabi sebut nama dia. Orang hak ngelah sekali keluar daripada neraka, nama dia Juhainah. Situ jangan beri nama anak Juhainah nyanyi. Bagus tak keluar daripada neraka? Tapi ngelah sekali. Rambut. Kita kalau boleh nak masuk syurga, bergoy dihisap tanpa hisap. Sebab apa? Dah hisap kau azab lah. Allah sebut habis dosa-dosa kita datang ke dunia. Kalau Allah ampun, mujur. Kalau Allah tak ampun, nyanyi kita. 2 je, tak syurga, neraka. Tak neraka, syurga. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memasukkan kita di dalam syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Selepas Allah panggil Nabi Muhammad dan sekalian para nabi dibaca amal,
Kemudian dipanggil pula 70 golongan, 70 orang, bukan 70 golongan, 70 orang, 70,000 orang. Orang yang dijanjikan masuk syurga bighairi hisab. Sebahagian pendapat kata 70,000 yang masuk syurga bighairi hisab ni mendahului Nabi, bukan Nabi Muhammad, mendahului Nabi-Nabi yang lain. Maksudnya selepas Nabi Muhammad dipanggil, kemudian 70,000 umat Nabi Muhammad masuk syurga bighairi hisab, barulah Allah panggil para Nabi. Anda seorang Nabi, buku catatan amalan dibaca juga. Anda, wahai Nabi Adam, sampai dak risalah, sampai dak anda apa yang disyariatkan. Nabi Adam kata sampai, tapi orang tak mau ikut. Maka baca, selesai baca, masuk dalam syurga. Kemudian Nabi lain pula panggil, siapalah penghabis Nabi. Sebab tu sebahagian pendapat ulama kata, sebab tu para anbiya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, nak jadikan aku ni salah seorang daripada umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Dapat kelebihan masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Apa maksud masuk syurga bighairi hisab? Tak terima buku catatan amal. Dan kita malah tengok buku catatan amal kita banyak dosa tak? Nak tengok apa? Tak nak masuk syurga je, kira nak masuk syurga je. Kan datang ke dunia dulu banyak sedekah, tak kira dah sedekah ke haji 15 kali ke, tak kira dah. Asal masuk syurga bighairi hisab. Ya tengok dah hak lain-lain tu. Besar dah tu. Nak para nabi tahu umat Nabi Muhammad boleh masuk syurga bighairi hisab, maka dia minta kepada Allah. Maka ulama kata seorang je nabi yang Allah makbul doa dia jadi umat kepada Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi Isa. Banyaklah pandangan-pandangan yang bercanggah. Ada orang kata dok nabi masuk dulu, para nabi masuk syurga dulu, takkan para nabi masuk ke diam. Tu banyaklah pembahasan ni. Ni kita ayat terdapat pada kita, orang sapa kepada kita, guru-guru sapa kepada kita, kita sapa kepada orang yang mendengar. Mana kata ada dalil lah, bukan ayat saja-saja. Situ. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku di dalam golongan yang masuk syurga bighairi hisab. 70,000 sahabat ada 100,000. Tu Nabi jamin syurga. Nabi ketika mana Nabi royak ada umat aku 70,000 orang masuk syurga bighairi hisab, bangun Mukasyah. Rasulullah boleh tak mujamin aku salah seorang daripada 70,000 tu? Mukasyah sahabat Nabi. Ketika mana Nabi kata umat aku 70,000 masuk syurga bighairi hisab, Mukasyah duduk belakang. Rasulullah, boleh tak mujamin aku salah seorang daripada 70,000 tu? Rasulullah kata mana? Aku jamin mu salah seorang daripada 70,000. Allah sedaknya. Tak. Mukasyah minta jamin dengan Rasulullah. Rasulullah kata aku jamin mu. Tak. Salah seorang daripada 70,000. Sahabat hak lain tengok, nak juga. Bangun Rasulullah, aku nak juga. Rasulullah kata kan? Tak ada lah, dan ke Mukasyah dulu. Nak katanya tak ada jamin mudah-mudah kan syurga bighairi hisab, tak mengaji, tak mayang mana. Ada. Mukasyah Nabi janji, tapi benar sabar. Bab pun benar sabar. Walaupun Nabi janji kepada dia syurga, dia tetap beramal soleh juga, tetap berasa berdosa juga. Macam Sayyidina Umar ada Nabi jamin syurga, sahabat yang dijamin syurga. Antara orang yang awal masuk syurga selepas Abu Bakar, Sayyidina Umar. Abu Bakar yang kedua masuk syurga selepas Rasulullah. Kemudian rasa salah, rasa menyesal, rasa banyak dosa, rasa tak layak lagi, Sayyidina Umar. Kita jauh daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata dalam munajat dia, Sayyidina Umar kata kalaulah 10 orang masuk syurga kecuali seorang dia masuk neraka, aku takut seorang tu aku. Sayyidina Umar, orang yang dia ambil syurga, dia kata kalau 10 orang Allah janji masuk syurga kecuali seorang dia masuk neraka. Sayyidina Umar kata mana? Allah, aku takut seorang tu aku. Kan kita 10 orang, mudah-mudahan seorang tu aku. Berasa kita dah salah seorang tu. Jauh dah kita dengan Sayyidina Umar, padahal Nabi jamin syurga. Tu beza imam sahabat. Situ sambung kisah Juhainah orang yang gelah keluar daripada neraka. Ketika mana dia keluar daripada neraka, riwayat kata dia nengung depan pintu neraka. Allah tanya, dah menapa lagi masuk kan? Juhainah kata tak ada apa dah. Habis dah syurga. Boleh ke orang belaka dah, tak ada tempat dah untuk aku dalam syurga. Lepas pada neraka pun nikmat dah, dia kata. Nak masuk syurga? Tak ada dah, penuh dah syurga. Allah kata dah ada tempat bagimu dalam syurga. Tu Juhainah. Kita bukan nama Juhainah. Dua je. Kalau kita bukan nama Juhainah,
Dua tempat kita. Sama ada tempat orang kufur ataupun tempat orang beriman. Hak betul-betul beriman. Mana kata beriman ni boleh lawan Juhainah lah. Tak. Tapi tembung dengan kufur tu masalah. Kalau nama Juhainah senang pula. Tahun lalu dah kena bakar, kemudian keluar gelas sekali. Ni bukan nama Juhainah ni. Sama ada duduk neraka kekal selamanya ataupun masuk syurga cepat lebih daripada Juhainah. Takut juga. Tak, takut belaka ustaz. Tak ada takut. Tak, situ. Sahabat Nabi pun takut. Kita bukan sahabat Nabi, jauh lagi daripada sahabat Nabi. Maka sepatutnya lebih lagi kita takut dengan azab ancaman Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan ambil oleh kamu bekal dalam akhirat, maka bahawasanya yang terlebih baik daripada bekal itu ialah takut akan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ambillah oleh kamu bekal di dalam akhirat. Mana kata nak pergi ke negeri akhirat, sedia bekal. Nak pergi perjalanan musafir jauh ni kena bawa bekal. Tak bawa bekal naknya, tak, takkan nak harap bekal orang. Ramai orang kan dia pergi musafir, pergi jalan jauh-jauh, harap bekal orang. Tak, dia galah beg kosong. Tak, siapa berhenti orang pacak kemah, tupang kemah pun macam dah bawa kemah. Tak, orang masuk sarding, orang masuk nasi, kita tupang nasi mu sikit, metok nasi sikit, metok sarding sikit. Tak, mana mu selah sepinggang nak harap hak orang, tak jadi. Tak, pernah satu ketika kita pergi naik gunung, hiking. Tak, beg kita sama berat dengan beg orang. Tapi orang-orang lain, geng-geng kita, badan-badan pasal deruk seorang-seorang. Deruk gagah lah, katang. Kita sekeping. Masa zaman duduk di Indonesia, nak ke gunung. Gunung 2,900, 2,800 meter. Nak naik menyesal. Bawa beg bersama berat dengan orang. Situlah kemah, situlah bekas, situlah sarding, situlah tu banyak. Galah. Tak ada suku gunung nak pesang, logok, lembek. Maka kawan kita ada seorang hak gagah, jom akak ambil, kita pegang air menera je sebotol, malah tu. Sampai kata duk agak bekas hak orang akak. Ada buat apa? Lemah. Sama juga kita nak pergi ke negeri akhirat, kalau lemah nak harap bekal orang, kalau boleh bekal tak apa, kalau tak boleh bekal, siapa dia nak beri bekal dia? Ke akhirat dah waktu orang paling kedekut sekali. Orang kedekut sekali ke akhirat dah. Mak kepada anak kedekut, anak kepada mak kedekut, suami pada isteri kedekut, isteri pada suami kedekut. Kedekut apa? Kedekut bantuan. Tak kedekut ketika mana mak nak melintasi titik yang sirat, anak panggil, mak tunggu dulu, gelap ni, tak nampak ni. Mak kata kan ni, larilah cari cahaya mu sendiri. Pada anak dia. Begitu juga anak nak meniti titik yang sirat, mak panggil, adik, abang, ni mak ni. Anak kata kan ni, mak jalan dengan cahaya mak sendiri. Oh, nyanyi. Tak. Kurang ajar ke? Bukan kurang ajar, nak menyelamatkan diri. Tak. Sebab apa? Dua je, tak syurga neraka, tak lepas jatuh dalam gaung, jatuh dalam neraka. Maka masing-masing menyelamatkan diri masing-masing. Nafsi. Tak. Tu waktu kedekut sekali. Dah nak harap bekal orang gua ni. Tak. Ketika mana orang kafir mari kepada orang mukmin, orang mukmin mari nak tupang cahaya sikit. Orang mukmin kata kan, kamu cari cahaya mu diri. Nak cari gua mana cahaya orang kafir? Tak. Orang mukmin ada gak secebih-cebih cahaya. Tak. Hak bekas ambil mayang dulu. Masa ramai tamu ke dunia, rajin gak sembahyang sunat 2 rakaat, ada cahaya ujung jari, boleh gak pakai. Kalau gelap guguk, tak ada imam, nyanyi nak nitah titik yang sirat kan. Tapi padang dok kita nak meniti titik yang sirat dengan cahaya kecil, tak padang. Kita kalau boleh nak matahari cerah. Tak, supaya nampak titik yang sirat. Walaupun titik yang sirat tu halus. Diibaratkan satu helai rambut dia belah 7, tajam lebih daripada mata pedang. Nak kata halusnya titik yang sirat tu. Dah tak luka ke kaki ustaz? Luka dah tak luka. Ada hal tu yang menyebabkan jatuh tu. Ada orang jerit debung jatuh lalu tak tahan. Ada orang nak sampai lela dah. Nak sampai lela nampak dah syurga. Suka berdebung jatuh. Orang hak munafik. Orang hak munafik dia titik yang sirat nak sampai lela dah, berdebung jatuh. Allah, jahat je kena. Tak tu istilah bahasa kita. Jahat lalu kena. Sebab apa? Orang munafik Allah balas sungguh-sungguh.
Ada orang beriman dak hok buat dosa jerit bermek jatuh lalu. Dak tak berasa nak nyekik. Dak nak sapa-sapa lalu dah bermek jatuh Allah sikit lagi. Dak situ. Kadang-kadang nampak macam terbalik. Dok orang beriman jerit jatuh lalu. Dok nak suruh cepat habis hisap supaya tidak seksa sangat. Tahun lalu tepatmu duduk mana? Dak. Maka bahawasanya yang terlebih baik daripada bekal itu iaitu takut akan Allah Ta'ala. Bekal yang paling besar takut kepada Allah Ta'ala. Ramai orang semayang, orang puasa, zakat, orang haji tak takut Allah Ta'ala sekarang. Tak belang-belang dia amal ibadat buat dosa macam tak. Tu bermakna takut Allah adalah sebesar-besar takwa. Takut Allah sebesar-besar takwa. Bukan banyak ibadat sebesar-besar takwa. Ada orang Mekah dia buat jahat lagi. Duduk Mekah buat jahat lagi. Duduk silap 2-3 tahun lepas, 2 tahun 3 tahun lepas. Duduk pergi Mekah zina malai-malai ada. Duduk mau berigat dengan tok lelaki. Ni bahaya kau. Lok orang puang pergi Mekah seorang. Nak berigat. Duduk pergi Mekah buat haji. Nak tengok masjid Allah, masuk dalam hotel, nak dekat dengan Kaabah, maksiat macam. Sebab apa? Tak takut kepada Allah, bukan sebab ibadat dia tu nak dapat takwa. Takwa hak sebesar-besarnya takut Allah. Nak takut Allah. Takut Allah ni mana? Buat jahat berasa je Allah tengok. Buat jahat berasa je Allah tahu. Nak buat jahat berasa je Allah duduk dekat. Nak buat jahat ni, tak ada Allah duduk dekat. Nak buat jahat ni, Allah nampak ni. Nak buat jahat ni, Allah tahu ni. Tak. Situ. Bermula makna takwa itu iaitu mengerjakan taat dan menjauhkan akan maksiat. Seperti yang lagi tersebut, makna takwa itu iaitu di dalam kitab ini, insya-Allah. Bermula makna takwa itu mengerjakan yang taat, buat apa yang Allah suruh dan menjauhi akan maksiat, tinggal apa yang Allah larang. Yang kedua, seorang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia dan kerana dapat kemuliaan dan kemegahan dan kerana dapat harta, maka mereka itu sangat jahat. Tuan kita kata seorang yang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia. Bapa ngaji tinggi-tinggi ni, bapa ngaji sungguh-sungguh ngak ni, nak dapat kerja sedap. Tu nak dapat kerja sedap ataupun untuk dunia lah. Bapa ngaji tinggi, nak kerja. Bapa yang gini ni, nak sara anak beranak. Dan kerana dapat kemuliaan, bapa ngaji pondok, nak dapat mulia, nak suruh panggil untuk guru. Bapa ngaji tinggi-tinggi ni, nak suruh panggil profesor, contohlah. Kita tak ayat salah benda tu. Tapi dia nak sesuatu daripada amal dia, selain daripada keredaan Allah. Dan kemegahan, ngaji sebab nak kemegahan. Dan kerana nak dapat harta. Ni ramai orang ngaji sebab nak dapat harta. Maka mereka itu sangat jahat. Tuan kata sangat jahat tu. Tak ayat direct. Bukan kata tidak baik, tak, jahat. Tak. Bukan dia kata orang yang ngaji kerana dunia itu tidak bagus. Tak, jahat. Royak terang-terang. Tak tapi-tapi. Maka jikalau dikekalkan olehnya akan kosaknya, serta diketahuinya akan jahat kelakuannya itu, maka lalu mati ia dengan tiada taubat daripada perbuatannya itu, maka mereka itu mati di dalam maksiat, lagi derhakalah mereka itu. Ni faham dah ni. Kata tuan kitab lagi, kalaulah dikekalkan, tak cari ilmu sebab nak harta, cari ilmu sebab nak dunia, cari ilmu sebab sesuatu benda yang lain ni, kekal kelakuan dia tu, dan dia kosak kerana sesuatu tu, dan dia tahu buat benda tu jahat. Tak, dia tahu buat benda ni, buat kerana dunia ni tak baik ni, dosa ni. Tak. Lalu dia mati tanpa sempat ia bertaubat, maka dia mati dalam maksiat. Ni tuan kita kata mafhum. Takut juga. Hari ni, malam ni kita sedar dah, maka taubat.
Ya Allah Tuanku, dulu aku ngaji ilmu sebab nak nama. Aku ngaji jauh-jauh sebab nak suruh orang panggil Tok Lebah, Tok Aling. Tak. Maka orang panggil dah Tok Lebah, Tok Aling. Tak. Hari ni, ya Allah, berubah ya Allah. Aku buat sesuatu kerana-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa aku yang aku buat dulu. Tengok tu kita kata. Maka mereka itu mati di dalam maksiat. Mati dalam maksiat kalau tak dang bertaubat. Lagi derhakalah mereka itu. Maka jikalau taubat mereka itu dahulu daripada matinya, dang taubat. Tak, sebelum mati dia dang taubat. Maka lalu diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang soleh. Nak dia beramal dengan ilmu dia, taubat dah. Ada ilmu ada, nak beramal dengan ilmu. Nescaya diperhubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dunia dan di dalam akhirat. Itu kerana orang yang taubat daripada dosa, seperti orang yang tiada berdosa, dan dapatlah mereka itu keredaan daripada Allah Ta'ala. Orang yang buat sesuatu kejahatan, kemudian dia sedar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ni tuan kita kata, dia diperhubungkan dengan orang yang mendapat kemenangan di dunia dan juga dekat akhirat. Dia dapat kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Dia ngaji ilmu, nak dapat kerja. Kemudian dapatlah kerja dia. Kemudian dia sedar, kalau buat kerana dunia bukan kerana Allah, dosa tak baik. Maka dia sedar, dia pun bertaubat kepada Allah. Hak dunia tadi dapat ke tak? Dapat. Allah tak ambil semula, Allah uji tu sampai bila-bila dah. Melainkan Allah uji dengan hak lain tu, Allah tak faham dah lah. Maka dia dapat keuntungan di dunia, hak kelebihan dengan ilmu dia, dan kelebihan akhirat dengan sebab ilmu dia juga. Hak kita baca dah sebelum ni dah. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dengan seberapa derajat berbanding dengan orang lain. Situ. Itu kerana orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang tiada berdosa. Orang hak dosa bertaubat daripada dosa seperti orang tidak melakukan dosa. Mudah, taubat aje. Tapi tak taubat masalah. Tahu dah, taubat daripada dosa ni seperti tidak melakukan dosa, tapi tak taubat juga. Tak. Tapi saya taubat dah ustaz. Tak, tiap malam saya taubat. Tapi rasa macam Allah tak ampun pun. Ataupun saya taubat dah ustaz. Tiba-tiba dekat akhirat Allah masukkan dalam neraka juga. Dah kira gua ni. Adakah dengan kita bertaubat confirm masuk syurga? Belum tentu. Tak. Dia ada syarat-syarat taubat diterima pula. Dia bukan taubat mesti diterima. Tapi Allah jamin, Allah janji orang yang bertaubat Allah terima taubat dia. Tapi taubat yang macam mana? Taubat yang Allah terima adalah taubat yang nasuha, taubat hak sebenar-benar taubat. Kalau taubat saja tanpa taubatan nasuha tak jadi. Tak bilang suka-suka je, nyesalnya berapa orang main kek suka. Tak, nyesalnya dulu curi rumah orang, lain tak curi dah kita taubat dah. Belah-belah sengih gitu je. Orang tanya, mak, mana tak curi rumah orang? Tak ropak rumah orang? Kali dah, taubat dah. Ada. Mana taubat? Alah ni CCTV banyak. Ada, tu tak jadi taubat tu. Mulut boleh royak, taubat. Ada. Taubat ada rukun dia. Yang pertama, ngaku dosa. Ngaku dengan siapa? Ngaku dengan Allah. Ya Allah, buat dosa ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, sengaja, tak sengaja. Ngaku dosa. Yang kedua, nyesal. Nyesalnya buat dosa dulu. Yang ketiga, berazam. Tak mengulang dah dosa yang dilakukan. Ini rukun taubat. Dan dapatlah mereka itu keredaan daripada Allah Ta'ala. Anda orang yang bertaubat dapatlah keredaan Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan mereka itu yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan kasih ia akan mereka itu yang suci daripada najis, daripada dosa. Dalam ayat ni Allah kata Allah kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Mana kata dia suka bertaubat, Allah kasih. Terima tak terima suku kira, tapi Allah kasih. Tapi dan Allah kasih, Allah nak lepas dalam syurga, Allah nak lepas dalam neraka, tak dah lah. Dan Allah kasih kepada hamba dia, takkan Allah nak lepas dalam neraka. Sudah pastilah Allah memasukkan hamba dia ke dalam syurga. Pernah satu ketika mana Allah panggil, wahai si fulan bin si fulan. Di akhirat Allah baca buku catatan amal dia. Ketika mana Allah panggil nama dia,
Ni antara dia dengan Allah. Orang lain tak tahu, tak dengar dah apa hubungan dia dengan Allah. Mendapat hak dia cakap dengan Allah. Ada orang Allah panggil, wahai si fulan bin si fulan. Tak, masing-masing nampak, orang ni kena panggil dah. Kemudian Allah baca amal dia. Waktu sekian-sekian, tepat sekian-sekian, bersama sekian-sekian, kamu ada buat kesalahan sekian-sekian. Betul ke tak? Tak, Allah tanya. Tak, orang yang Allah tidak tutup aib dia, masing-masing semua orang daripada masyarakat nampak. Dia kata ni, buat ayat Allah. Tapi, dan tapi Allah kunci mulut. Maka hak cakap tangan, ya Allah ambil benda haram. Mata, ya Allah tengok benda haram. Mulut makan benda haram. Perut masuk benda haram. Kemudian buat benda haram. Kaki jalan ke tempat haram. Maka ketika itu Allah lepor orang ni dalam neraka. Tak. Dan ada orang Allah panggil di antara dia dengan Allah saja. Orang tahu nama dia dipanggil. Wahai si fulan bin si fulan, mari nak baca buku catatan amal. Ni antara dia dengan Allah saja. Malaikat pun tak tahu. Allah baca pada waktu sekian-sekian, tepat sekian, bersama sekian-sekian, buat kesalahan sekian-sekian. Betul ke tak? Betul ya Allah, buat dosa. Ngaku dengan penuh takut. Kemudian Allah baca lagi 2, 3, 4, 100 Allah baca. Ya Allah, buat dosa ya Allah atas muka dunia. Allah kata ni, hari ni dengan rahmat aku, dengan kasih sayang aku ampun dosamu, dia masuk syurga. Tu. Kita pada tidak nak harap jadi orang ni, tak apa dah. Allah ampun masuk syurga. Pernah kata ayat dah sebelum ni kan, orang masuk syurga dengan beberapa sebab. Yang pertama, sebab takwa. Dia bertakwa kepada Allah, masuk syurga. Kemudian masuk syurga dengan sebab syafaat Nabi. Kemudian masuk syurga dengan sebab syafaat orang soleh, ataupun syafaat anak-anak soleh. Ada anak-anak dia boleh syafaat mak ayah. Ada bidadari syurga, wildanul jannah. Budak yang mati kecil, ketika mana malaikat ambak dia masuk syurga. Ambak masuk syurga, bukan ambak masuk neraka. Dia masuk syurga. Pergi. Tak. Wildanul jannah terbang ke syurga. Tengok pintu syurga, dah mak aku mana? Tak. Dia pun nangis. Wah. Aku tak akan masuk syurga selagi tak ada mak aku, ayah aku. Tak. Malaikat kata dah panggil mak ayahmu. Maka dia panggil mak ayah dia, dapat syafaat masuk syurga dengan wildanul jannah. Tak. Ni orang hak mati anak kecil. Tak. Tapi kena sabarlah, banyaklah syarat-syarat dia. Bukan mati anak kecil wajib dapat lalu, tak wajib. Tak. Dia ada syarat-syarat dia. Antara syarat-syarat dia, sabar dengan ujian kematian anak. Ujian kematian anak ni besar ujian dia. Diuji oleh para nabi. Nabi Adam, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, diuji dengan kematian anak. Nabi Adam diuji, tahu kisah Habil Qabil. Kemudian Nabi Muhammad diuji dengan kematian anak. Nabi Muhammad dia atur anak dia ni di ibu susu. Di ibu susu. Ibu susu ni tok lelaki dia kerja tukang besi. Tukang besi ni ada kata berasak rumah tu. Nabi pergi tengok anak dia, kalau tak silap Ibrahim. Nabi pergi tengok Ibrahim duduk dalam kepulan masak. Nabi tak tergamuk. Nabi ambil Ibrahim buat alik. Tapi dalam keadaan sakit dah. Sedih Nabi. Anak sakit kemudian meninggal. Tapi Nabi sabar. Sabar dengan kematian anak. Kemudian dia buat ngikah kepada anak dia. Kemudian dia beri nama kepada anak dia. Ini antara syarat-syarat yang ulama kata yang membolehkan syafaat wildanul jannah. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan mereka itu yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan kasih ia akan mereka itu yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Allah kasih orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat Allah kasih. Dan Allah kasih orang yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Apa kaitan orang yang bersuci daripada najis dan orang yang bertaubat? Orang yang bersuci daripada najis, dia membersihkan kekotoran jasmani. Adapun orang yang bertaubat, dia mensuci kekotoran rohani. Dua-dua ni bersuci belaka. Nak suci kotoran rohani dengan taubat. Kekotoran rohani tidak disuci dengan istighfar. Disucikan dengan taubat. Dah bukan ke istighfar itu penghapus dosa. Ya, istighfar penghapus dosa. Tapi dosa yang dihapus tu adalah dosa yang kecil-kecil. Dosa ngaji kau orang, dosa nyenyeh kau orang. Ya, kecil-kecil, dosa debok orang. Kalau kata minta maaf dah, maka istighfar, astagfirullah. Duk tengok-tengok benda hak jahat sikit.
Ada dia tengok aurat orang, astagfirullah, istighfar, tak apa dah. Ada. Tapi kesalahan yang berat, buat dosa besar, bunuh orang, zina, mendapat dosa besar, dahaka mak ayah, tidak termasuk dengan istighfar diampun. Dia kena taubat. Taubat pula dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Maka barulah kekotoran hak asal tu dibersihkan dengan taubatan nasuha. Istighfar ni sekadar hapus yang kecil-kecil, dosa yang kecil-kecil. Dan kata ulama lagi, setiap sesuatu itu ada penggilak dia, penggilak wa khilak. Setiap sesuatu itu ada penggilak dia. Dan penggilak hati adalah zikrullah. Hati kita bersih-bersih dah. Nampak? Bersih dah hati kita ni dengan taubat. Tapi nak kilak, nak comel hati kita dengan zikrullah, zikir, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, seorang yang menuntut ilmu, maka dijadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan, dan supaya banyak orang yang mengikut dia, dan supaya banyak orang kasih kepadanya, dan supaya mudah dapat segala hajatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'alina tawil wa dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.